cakap pasal buku kan. Ada yang nak order tak buku tu? You dah discuss ke belum? Buku Cik Azizan tu. Ada, madam. Tak dengar. Ada, madam. Ada. So dah order ke macam mana? Ke belum lagi? Ada. Nanti saya share nombor Azizan, then you contact lah. Terus direct deal dengan dia. Kalau boleh cepat, lagi bagus dalam online ni order, mungkin bila dah balik cuti nanti, dah boleh dapat dah buku tu. Mana yang order lah. Okay. So hari ni kita akan start lah. Okay, kita sebelum start dengan lecture untuk first element. So saya akan present ni buku, saya guna nota ni daripada buku tu lah, so you boleh tengok juga. Okay. So untuk first element kita terus masuk lah. First element kita terus masuk untuk demolition and alteration works. Okay. Saya share sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. So untuk for today, hari ni kita akan start dengan briefly explain on the teori punya part on demolition works, termasuklah the clause involved and the clause involved lah. Dia bagi basic general surface dulu lah how kita nak measure the demolition and alteration works. Okay, macam mana nak tulis dalam BQ. And then insyaAllah by next class, you boleh buka your drawing and kita akan buat take off terus. Okay, kita akan measure sama-sama. Hopefully by next week tu drawing pun you dah print lah. Bukan next week. Next week lah sebab hari Khamis ni kita cuti. Okay, so hari ni kita go through dia punya clause. And then next class kita start. Okay, ataupun hari ni bila dah habis lecture, you boleh buka you punya drawing and then you cuba buat dulu. Okay, by next week kita discuss lagi. Okay, so this is the, ini content dalam buku lah sebenarnya. Ini content dalam buku. Tapi ni PDF yang Sir Azizan dia share dengan saya lah. Tapi untuk you all dia kena beli hard copy lah, lebih mudah. Okay, so apa yang ada dalam buku, apa yang saya tunjuk ni is actually the content of the books yang you nak beli nanti. Okay, so this one is demolition works including shoring, kita punya first element. Okay, so macam kat sini ni is a diagram ataupun diagram lah. Okay, di intro je. Okay, I'm sure you all pun dah tahulah what is the meaning of demolition and alteration works. Okay, so apa yang di highlight dekat sini, demolition and alteration works. Sekejap saya sambungkan pen. Okay, so demolition and alteration works. So basically kalau selalu kita sebut, ni lah banyak lah dia punya terms actually. Ada yang guna change, replacement, conservation, refurbishment ataupun renovation. Okay, selalu kita guna banyak renovation kan, nak renovate rumah lah, nak demolish. Okay, so it's nak tukar tiles, nak tukar finishes, nak tukar sanitary appliances. Okay, nak tukar WC baru, nak tukar kitchen sink baru, nak tukar basin baru. Apa sahaja yang kita nak tukar lah. It's a change, replacement, okay, conservation, refurbishment, renovation, sama je. And then kita under kita punya element yang besar ni dia call as demolition and alteration works. Okay, so basically for this element dia akan involve two works lah. Okay, satu kita demolish dulu. So bila dah demolish kita akan buat a new works. So yang ni first one, this one is the second one. Demolition works.
Yelah macam tadi kita nak cakap kita nak tukar tiles kan. So before kita nak tukar tiles, so of course lah kita kena remove the existing tiles dulu. Kan, remove the existing tiles is considered as a demolition works. So bila dah settle remove the existing tiles, kita akan pasang a new tiles. So it's a new works. Tapi you tengok kat sini dia kata dia dekat demolition works ni dia tanda right, and then new works ni dia pangkah. Maksudnya kat sini dalam kita punya syllabus untuk this semester, kita hanya akan measure demolition works. Okay, new works ni kita tak measure. Bukan doesn't mean dia tak measure tu sebab kita tak perlu measure. Tapi kita tak belajar. Sebab new works ni actually akan jadi sama dengan all the items yang you dah belajar sebelum ni. Macam tadi kan, kita remove tiles, and then bila nak pasang a new tiles, cara kira dia sama dengan apa yang you belajar masa you kira finishes, floor finishes contohnya. Kan, you kira floor finishes dalam meter square, you kira painting dalam meter square. Kalau kita nak cat balik kan, kalau kita all the new works lah, all the new works kita tak measure sebab you dah belajar. So maknanya dalam syllabus kita for this semester untuk demolition and alteration works, kita hanya akan belajar dan measure on the demolition works punya part. Okay, all the new works punya part kita tak measure, tapi doesn't mean kat luar sana bila you dah buat BQ, you tak perlu measure. You kena measure, cuma kita tak belajar, tak include dalam kita punya syllabus for this semester sebab dia adalah repeat daripada apa yang you dah belajar before this. Mungkin masa part 2 ke part 3 dulu you dah belajar buat kira finishes, kira painting, kira WC kan, kira pintu kalau nak tukar pintu, kira window kalau nak tukar window. So maknanya new works tu kita dah belajar. So untuk this semester kita tak repeat dah new works ni. Okay, so kita akan belajar untuk remove sahaja, untuk demolition part sahaja. Okay, so itu maksudnya dalam nota ni lah, dia tanda tick and then yang ni dia cross, pangkah. So kita tak belajar yang ni. Tapi you kena kira sebenarnya. So saya highlight awal-awal lah, bukan maksudnya kita belajar demolition works ni kita hanya buat demolition. Yang new works kita tak payah kira, bukan. Okay, dua-dua you kena buat, tapi belajar tu kita dalam syllabus kita hanya fokus pada demolition part. Okay, sebabnya kita nak remove apa sahaja yang kita nak tukar tadi lah. Okay, it's a demolition works. Okay, dan demolition works ni pula dia consists of two types of demolition lah. Ada yang total demolition, ada yang remove part by part. Ini biasalah. Kalau total demolish maknanya the whole building tu kita akan demolish. Okay, so kalau yang total demolition ni normally kita akan bagi macam ni lah, clause C31, demolishing individual structure shall be given as item stating their dimension. Maknanya dia kalau demolition the whole building ni you tak payah nak kira satu-satu. Kan, the whole item tu kita measure dia as an lump sum, satu item. Demolish the whole building, berapa ribu involved. Tapi yang kita nak fokus sekarang ni mungkin demolition part by part. Yang macam saya sebutkan tadi, which is demolish certain finishes, certain items such as sanitary appliances, door, window. Kan, lama-lama pintu pun rosak, kita nak tukar pintu baru. Lama-lama window pun dah old school punya design, kita tak nak ada window window lama, kita nak guna casement window, nak guna glass. Okay, fixed glass. So kita nak means that kita nak buat renovation ataupun changes part by part. Okay, so bila part by part ni, you kena go through part by part lah. Apa yang you nak tukar tu, window ke, door ke, finishes ke. Kalau finishes, existing finishes, cement render. Kan? And then kita nak remove, nak guna tiles ataupun dulu guna timber atau parquet. And nak remove, kita nak guna tiles, nak guna marble. Okay, so it's a part by part. So kita fokus pada yang part by part. Tapi kalau total demolition pun mungkin ada, tapi dia hanya satu item je lah. Remove the whole building. Tapi you have to state the dimension of the building. Okay, what is the type of structure, steel structure ke, concrete structure ke. Okay, means kita terus demolish the whole building. Yang ni memang satu item je, senang. Tapi kalau part by part ni kita kena go through one by one. Part yang mana yang kita nak tukar atau demolish.
Okay, so in terms of the gambar-gambar ni dia tunjuk kat sini kan, for total demolition normally kita guna apa ni, wrecking ball, okay, and then ada ada dia punya machineries lah yang lebih besar selalu kita guna, okay, sebab dia nak total demolish. Kalau part by part ni mungkin smaller tools lah, okay, drill, nak kena guna hammer, nak hack kan, nak kena skipper ke, nak apa, nak kikis keluar painting ke kan. So the part by part normally will use the smaller tools lah. Okay, so yang ini is dia punya general information. Okay, so basically kat sini dia kata 8 item is to be adhered. Okay, so nanti kita akan fokus pada 8 items. Apa yang you nak kena highlight bila kita nak measure demolition works part by part. Okay, so this is an introduction lah untuk you faham, okay, yang kita nak measure. The first thing is all demolition works. Kita tak akan kira atau tak akan belajar on the new works punya part. Okay, and then you have to know that demolition works ni ada total demolition and ada part by part punya demolition. So maybe straight away kita fokus pada part by part lah. Kalau total demolition ni senang sangat lah, satu item je lump sum dalam you punya BQ. Okay, so next is so part by part ni dia akan fokus pada 8 items. So what is the 8 items ni? Kita go through dalam kita punya BQ, dalam kita punya nota ni. Okay, so you boleh tengok dekat you punya SMM. Masing-masing ada SMM tak? Mana yang tak ada SMM tu boleh pergi ambil SMM dulu. Dan nanti senang nak tanda dekat you punya SMM. Okay, ataupun jot down the note tu apa yang nak catat, nak tulis, kalau boleh tulis je dekat SMM. Okay, sebab SMM tu you akan guna selalu kan. So kalau you tulis dekat kertas, okay lah juga tulis dekat kertas lagi banyak you boleh catat. Tapi benda-benda penting tu you terus catat dekat SMM. So that dia ada je kat situ. Bila you buka balik SMM, you nak refer, nota tu ada. Okay, tapi kalau nak lukis besar-besar banyak-banyak tu, you lukislah dekat kertas lain atau your notebook. Okay, so boleh ambil SMM. And then refer to section C. Okay, so untuk demolition and alteration works, you boleh buka you punya SMM, betul tak dekat section C. So section C of the SMM deals with demolition that includes shoring. Demolition ni kadang banyak include shoring. Sebab kenapa? You kena faham shoring tu apalah. What is shoring? Shoring is a support kan? Shoring ni is a support. Okay, kalau you nak pasang nak buat pintu ke kan, nak buat opening dekat wall, selalu kalau wall sekeping, selalunya dulu tak ada pintu kat sini, so tiba-tiba you nak buat pintu baru kan, so you akan remove the existing wall ni. So tapi jangan straight away remove wall, you kena support dulu wall ni, pasang dia punya strutting, shoring, timber, strut, semualah kan, support belakang, kiri, kanan, tengah-tengah, semua you kena support. So sama juga demolition works. Demolition works sebenarnya banyak includes shoring. Supporting items tu banyak. Okay, so it will include shoring lah. Nanti kita akan tengok macam mana nak kira shoring ni ataupun any support lah. Okay, so basically the measurement for demolition work as stated in SMM has to include 3 parts that to be inserted in the BQ. So bila you kira demolition work, sebenarnya bila you buat BQ dia ada 3 part yang you kena tulis dalam you punya BQ. First kali you akan start dengan preambles item ataupun preliminary clauses. Ini belum taking off lagi, belum calculation lagi. Yang ni baru calculation dia, taking off demolition works. The first part, make sure you tulis preambles dulu. Kan, preambles tu apa? Kat bawah ni ada explain. What is preambles? Maknanya bila kita nak start doing preparing the BQ, kan, start prepare BQ, you kena start dengan tulis preambles. Okay,
Tulis preambles. So kita tahulah preambles ni apa. Preambles ni basically the general information. General information yang you nak inform the contractor. Kan, contractor yang buat kerja, nanti you appoint the contractor untuk buat kerja-kerja demolition ni. So apa yang you nak contractor tu tahu before they start works. Okay, before they start works. You bagi je lah all the general information that the contractor have to know, the contractor required to know, so that contractor pun okay, dia boleh prepare apa yang patut. Okay, dia boleh prepare apa yang patut. So it's basically the information lah, general information. Ayat panjang-panjang tu. Jadi kalau buka BQ, you pernah tengok kan sampel BQ. You buka BQ first, ada yang dia letak notes and then dia bagi je explanation. Yang tu tak ada unit, tak ada quantity pun. It's just an information. Okay, tak ada price, tak perlu harga kan. So contractor dia kena baca, then you have to understand apa yang dia kena buat, apa yang dia kena prepare before start the works. Sebab tu dia letak preambles ataupun preliminaries item. All the information yang dia kena tahu. Okay, so clause C1 of SMM deals with preambles and or preambles or preliminaries clauses which state C1 is about the information. Okay, a general description of the work in this section shall be given. So work required to be carried out by a specific method shall be described, stating any limitations. Okay, so you have to describe to the contractor lah. Mungkin what is the precaution yang nak kena ambil, okay, during the demolition works. So you beritahu rumah you mungkin jenis yang terrace house atau rumah yang the location is at the congested area. So bila kontraktor dia tahu rumah tu memang jenis rumah terrace, kan? So bila nak buat kerja-kerja remove, kerja-kerja demolition ni, of course lah dia kena banyak precaution yang dia kena ambil sebab rumah-rumah sebelah tu memang betul-betul rapat, kan? Sama juga congested area. So what is the precaution yang dia kena ambil? So you just bagi je all the information apa yang dia kena buat. Okay, dalam buku ni pun ada sample of the BQ. Let's check ya kat mana. Boleh tengok dekat. Okay, this one is the sample BQ for demolition works. Nampak tak? Okay, nanti bila you buat bila you buat take off, dah settle taking off guna direct billing. Ingat tak saya cakap untuk first element ni kita akan guna direct billing. Dah siap dekat direct billing, you akan transfer to BQ ataupun you have to prepare the BQ. Okay, so dalam prepare BQ tu, inilah dia punya sample BQ. So first, they state the section number 2 demolition works. Normally kalau you tengok dekat sample BQ, dia guna bill, kan, bill number 2 or bill number 1, kan, tak kisahlah bill number berapa. Bill number 2 demolition works, tapi dekat sini dia guna section number 2. Okay, sebab normally demolition works ni dia mungkin akan masuk bawah mana-mana BQ, mana-mana bill. Let's say bill number 1 and section number 2. So that's why kat sini untuk draft bill kita guna section lah, senang sebab dia bukan element tu sebenarnya. Dia bukan main element. Tapi depends pada klien lah, kadang-kadang dia nak asingkan demolition works punya BQ, so dia suruh letak bill number 1 tu as demolition works. Tapi kalau dia bukan under main elements, so kita guna section lah. Macam sample ni dia guna section. Takut nanti you confuse, tanya kenapa section bukan bill. Sebenarnya kalau dalam BQ dia guna bill number 4. Tengok macam ni bill number 4. Bill number 4 tapi bawah bill Q number 4 tu dia ada demolition works. So, maknanya dia letak dekat external works demolition ni. So it's actually bill number 4. So dia letaklah section number 2 untuk demolition works. Okay, so depends lah klien you nak BQ tu as main element untuk demolition ni ataupun boleh include bawah elemen lain, bawah external works and then satu section baru. Okay, so ni demolition works. So what is the preambles yang saya maksudkan tadi, all the general information tadi, yang ni lah yang you kena tulis. Nampak tak dia punya preambles, dia tak ada unit, tak ada quantity, kosong kat sebelah sini. Jangan nanti you tulis
general information atau preambles ni, kat sini you letak item. Kat sini you letak lah. Dan nanti kalau you letak item unit-unit macam ni, kontraktor dia kena price. Mana yang ada unit, dia kena letak harga. Sedangkan this is all the information sahaja, which is kontraktor tak perlu hargakan pun. So you buat BQ kena tahu benda tu. Okay, so preambles items tak perlu letak quantity. This is just an information sahaja. Okay, apa yang you nak inform kontraktor before kontraktor start works. Okay, so include lah apa sahaja in terms of the general info. So the amount listed by contractor for such preambles item shall be deemed to apply to the works. Scope of work dia apa? Okay, apa yang kontraktor tu kena buat. So scope of work dia buat kerja-kerja demolition lah. Okay, and maintain and renovated as shown in the drawings. Jangan buat kerja lain, buat kerja-kerja yang mana dia highlight dalam drawing tu sahaja. Okay, visit site. Kalau kontraktor nak pergi visit site, so mungkin dia kena set the time, okay, buat appointment dengan arkitek bila dia nak pergi. Okay, so ini semua general information. Of course lah kontraktor kadang dia pun nak tengok site juga kan, yang mana nanti dia nak letak dia punya equipment, mana dia nak letak dia punya materials bila dia beli. Okay, ada tak ruang kosong. So dia kena pergi visit site lah. Okay, dia pergi visit site. And then kalau nak pergi visit site tu kena set appointment, bagi tahu je. So this is all the general information. Sequence of work. Okay. So banyak sebenarnya preambles ni. Okay, all materials and credit. All materials, sebab ni pun kena inform juga. All the old materials arising from the demolition, pulling down or taking down except where otherwise described are to become the property of the contractor. So dia bagi tahu kontraktor all the demolition item kalau you nak remove WC contoh nak tukar baru. So WC yang asal tu akan jadi hak milik kontraktor. So dia nak pergi dia nak, yelah kalau elok lagi mungkin dia boleh properly remove kan, dan boleh guna balik ke ataupun yelah kadang-kadang tak semestinya benda yang dah rosak baru nak tukar. Ada yang nak tukar sebab nak tukar design kan. So all the materials it will become the contractor punya property unless otherwise dia describe lah, unless klien kata dia nak lah mana tahu dia nak letak dekat rumah lain ke, nak letak dekat bilik lain ke kan. So itu pun semua kena inform. Okay, and then rubbish and debris are to be removed daily. Bagi tahu site tu nak suruh clear, every day kena clear. Before stop works kan, nak continue balik, make sure clearkan dulu site. So remove daily from the site. Okay, yelah kita kena tengok lah macam tadi lah kan, kalau rumah tu memang dekat-dekat dengan neighbor, dekat-dekat dengan other buildings. So kita kena jaga. Okay, in terms of the site punya yelah kena bersihkan lah kan, sebab orang lalu, orang guna. So kena bersihkan. So inform lah all the general information ni kena bagi tu kontraktor. Kadang-kadang memang banyak item dia, fees and charges macam mana kita allow, storing of materials, kat mana kita nak simpan. Okay, protection of existing structure. So of course lah protection of existing structure macam tadi kita cakap, bila bangunan dekat-dekat contohnya kan, sebelum nak hack dinding, sebelum nak pasang anything lah, nak buat kerja-kerja ketuk-ketuk ke kan, akan ada vibration, akan ada habuk, akan ada possibility untuk effect atau crack dekat bangunan sebelah. Apa yang dia kena buat? Okay, pasang semua ni. So include in your preambles, pulling down dimension and description. Banyak berapa item ni? Banyak. Okay. So mungkin this is the general item lah. Kat sini ada 24. Ni baru start dengan the unit ni, maknanya ni baru start dengan calculation kita. Okay, so yang atas ni semua preambles. So preambles ni mungkin bila you buat assignment nanti kan, you just ambil lah any 5 items. Okay, untuk masukkan dalam you punya assignment. Boleh ambil daripada sini. Pilih any 5 items of preambles. Okay, yang mana you nak inform
dekat you punya kontraktor, okay, terus masuk dekat dalam you punya assignment. Okay, sebab dalam drawing misalnya tak ada bagi apa-apa, kita pun information pun ialah it's come from architect ataupun engineer ataupun client sendiri. Okay, so kita just assume ada 5 items for preambles, you just masukkan dalam you punya BQ nanti bila you buat assignment. Okay, so that is the first part lah. First part of the calculation, which is bukan calculation lagi, first part of the works ni dalam BQ, part yang preambles and preliminary courses. Okay, so nanti you choose any 5 items, terus tulis dekat dalam you punya BQ. Okay, yang second part, move to demolition works. So yang ni lah yang kita nak belajar, demolition kan. So macam mana nak kira each of the items of demolition. Okay. Okay, so masuk part yang kedua ni, yang ini demolition works. So for demolition works, you kalau ada soalan ke apa-apa nak interrupt je terus pun boleh tanya je. Kalau tak saya terus je ni. Okay, saya terus je nanti. So hopefully you fokus and dengar lah. Okay, fokus and dengar. So kalau you senyap tu means memang you dengar lah apa saya cakap. Okay, unless kalau you ada question, just you boleh on your mic lah, terus tanya je. So okay tak? Clear tak yang preamble tadi? Yeah. Okay. Okay, so kita move to demolition works punya part. Yang ini yang kita nak kira lah. This is how kita nak measure the demolition yang part by part tadi. Okay, so it will involve clause C31 until C37 dalam SMM. So you boleh buka you punya SMM tu, you tengok clause C31 sampai 7. Ada 7 item lah basically kat situ kan. So together with C2 of SMM, states the various item in the demolition works that to be measured. So there are 8 item yang kita kena highlight. Tadi dalam gambar kat atas ni pun dah mention dah 8 item ni kan. So dalam kerja-kerja demolition part by part ni ada 8 benda penting yang you have to highlight lah, yang you have to know. Okay. Okay, kita tengok the first item which is C1. C3. C31. Okay, C31. C1 dekat sini, C1 dekat preambles. Okay, and then C3 lah. And C2 pun ada, nanti kita go through lah. Okay, C31. Okay, in terms of the measurement. So dia highlight kat sini, C31 dia kata measurement to be taken location by location. So untuk kerja-kerja demolition part by part ni, dah nama dia pun part by part kan. So normally kita akan ambil measurement dia location by location. Apa maksud location by location tu? Kan, demolition individual structure shall be given as item stating the dimension, except that clearing a site of all structures may be given as a single item. Ini yang kita discuss tadi lah. Okay, yang kalau nak clear all the item, kita measure as single item. Kalau total demolition lah. Kan, nak clear the site. Maknanya bila kita nak clearkan the site tu, maknanya all the structure yang ada dekat site tu, kita nak clearkan. Macam tadilah, demolish the whole building. Okay, so bila demolish the whole building is measure as a single item. Satu item je. Okay, so kalau yang demolition part by part, the level or levels to which structure or part thereof are to be demolished shall be stated. Maknanya kalau yang nak remove part by part tu, you have to state dia punya level dulu. Kadang-kadang bangunan ni multi-story building kan. Ada level 1, level 2, level 3. So level mana yang you nak demolish? Bukan demolish lah, nak buat renovation. Okay, so maybe kita buat level by level. Okay, go level by level. Okay, any remaining structure and finishing required to be made good shall be so described. Leaving parts of old wall temporarily in position to act as buttress shall be given in the description of the items. Okay, so yang ni kita yang highlight ni kita fokus pada location by location ni. Macam yang atas ni kan.
Soalnya dalam buku ni atau yang author lah, Syed Azizan yang buat nota ni, dia terus highlight kat sini apa yang you nak kena fokus. Ayat kat sini panjang-panjang kan. So first, maknanya first ni you kena highlight that all the measurement to be taken location by location. Macam kita cakap tadi lah, kadang building ni dia ada, first kali dia ada banyak blok. Mungkin ada blok A ke, blok B ke, blok C ke, atau admin punya blok ke. Okay, apa lagi kalau sekolah tu macam-macam blok ada kan. Ada lab, ada blok bilik guru ke apa, admin punya blok lah, ada yelah banyak blok lah. Okay, so first kita tengok blok mana yang kita nak buat renovation. Let's say blok A. Dan dalam BQ you tulis highlight blok A dulu. Satu. Okay, so blok A pula dia ada berapa level? Okay, katalah dia ada 5 level. So yang kita nak buat renovation is level 3. So blok A level 3. Okay, adalah you punya BQ nantilah. Blok A level 3. So level 3 ni pula ada banyak bilik. Kan? Ada go by rooms pula. Rooms ni termasuklah toilet ke, dekat bilik atau classroom ke. Ada bilik apa lagi? Mungkin bilik guru ke, kan? Ataupun office room ke, admin room ke, kan? So tak kira lah bilik mana. So let's say kita akan start dengan toilet dulu. Toilet mungkin ada banyak toilet juga, toilet 1. Okay, so kita faham lah kat mana location dia. Sebab dia memang highlight, kita kena buat location by location. So dia dekat blok A, dekat level 3, dekat toilet number 1. Dalam drawing memang akan tunjuk lah kan kat mana akan ada plan lah kan dalam drawing tu. Katalah blok panjang macam ni, ada koridor kan, koridor dan bilik-bilik. Bilik-bilik toilet. So ada toilet kat sini, toilet 1, sini ada toilet 2. Contoh lah, ni contoh so kat sini ada bilik-bilik lain lah, admin ke, bilik guru ke, kelas ke, lab ke. Okay, so kita tahulah this is the location dia dekat level 3. Level 3 blok A. Okay, so maknanya spesifik location tu dekat mana. Okay, dan barulah kita listkan. Kat dalam toilet 1 ni apa yang dia nak renovate tu, apa yang dia nak demolish tu. Nak tukar tiles, floor tiles, nak tukar WC. Ada 3 benda dia nak tukar dekat toilet ni. So dah 3 item you kena kira. Nak tukar tiles, nak tukar WC, nak tukar pintu. 3 item. And then dah settle toilet 1, mungkin kita pergi pada room 1 pula. Okay, so dalam BQ nanti dia akan jadi room by room lah, location by location. Masih lagi dekat blok A, dekat level 3, room 1. Okay, so apa yang nak tukar dekat room 1? List kan. List ni dalam ticket of list lah. Tapi kalau kita nak measure dekat dalam direct billing tu lah. Okay, dekat direct billing tu. So the first thing you have to know is buat measurement ni location by location. Okay, that is rules number 1. Number 2, the description of each individual item shall include the phrase of making good work disturbed. Salah spelling ni kena betulkan dia macam ni pun tak ada. Tak boleh nak betulkan ni pun PDF tapi you kena understand lah. You just understood that dia adalah typo. Okay, each individual item shall include the phrase of making good work disturbed. Disturbed, tak ada i lah. Okay, so ini bila you buat description lah. Dalam description you, dia cakap kat sini jangan lupa dalam description tu setiap item tu you mesti kena tulis making good work disturbed. Jangan tinggal ayat ni. Ayat ni tak boleh ditinggalkan. Okay, sebab memang bila kita buat demolition dia akan disturb certain. Bukanlah macam kita buka WC, mungkin ada pipe yang pecah ke,
Okay, ataupun you nak remove floor tiles tadi kan, yang lama nak letak yang baru, you pecah-pecahkan mungkin kena dinding calar sikit, kena pintu calar sikit sana sini. So apa sahaja work disturb tu, you kena repair balik. Mana yang tercalar sikit tu, mana part yang pecah tu, tukar. Okay, sebelum kita buat kerja-kerja demolition ni macam tu lah. Sebab kadang-kadang ada kontraktor ni jenis yang yelah dia buat kasar sikit ke, kan, dari segi workmanship dia tu tak buat slow-slow kan. So yelah kadang-kadang kerja demolition ni memang susah pun nak buat slow-slow kan. Bila tukang yang nak buat kerja ni memang dia dah biasa buat kerja-kerja macam tu, kadang dia kasar kan. Janji nak remove tu nak kena pecahkan kan. So nak buat opening wall tadi, nak buka sikit je kan. Tapi terhack, of course lah terhack lebih-lebih pula kan. Dan kita kena clearkan balik, cantikkan balik lah dia punya finishing. Contohlah mana-mana yang disturb tu. So make sure ayat ni kena insert dalam you punya description. Jangan tertinggal. And semua item, tiles ke, WC ke, door ke, yang kita nak remove tu, make sure dalam description you akan ada. Tapi dalam DQ nanti kita tengok lah. Okay, sample description dia macam mana. Mesti kena ada ayat making good work disturb. Okay, adalah maksudnya kan apa-apa yang you kena buat treatment ke, linters, arch, skill, frame, door frame yang pecah juga ke. Okay, so make sure you making good all parts of the structured disturb. Okay, so maknanya benda tu kontraktor dia kena understand lah. Kontraktor kena understood yang memang kalau apa-apa je rosak during kerja-kerja demolition ni, dia kena betulkan. Okay, so it's include dalam description lah. So that is rules number 2. And then rules number 3. Okay, benda penting number 3 yang you kena tahu bila kita buat kerja-kerja demolition ni is the description of each individual item shall state the size or dimensions of work in length, width and height, except for finishing and covering to state the approximate area and plumbing. Okay. So ini pun dalam description. Ini dia kata dalam description. So dalam description for each individual items, tadi kita dah bagi contoh tadi kan, yang contohnya item-item ni ada 3 benda ni dekat toilet yang you nak remove. Tiles, WC, door. So dalam description, each of the works for demolition ni or remove ni tadi, you have to give the approximate dimension. Approximate dia kena bagi dimension. Kalau door tu contohnya kita nak remove door kan, macam tadi dekat wall memang dah ada door kan, tapi pintu toilet ni selalu kan dia cepat juga rosak kan. Kalau guna yang timber tu bawah-bawah dia dah terhakis kan. Even kalau guna yang plastik pun dia ada frame dia kan, frame dia pun boleh tertanggal, tercabut kan. So kita pun nak tukar. Okay, so bila kita nak tukar, kita akan remove door yang lama ni. So kita straight away state the size atau dimension of the door. Door selalu standard lah, kalau single lift dia 900 kali 2100. So dalam description you state lah, remove door D1 kan. Nanti ni contoh lah saya bagi contoh. Remove door, state the dimension dia 900 kali 2100. Okay, and then ayat-ayat lain tu termasuklah making good all work disturb. Jangan lupa tu last tadi. Okay, so maknanya dalam description kita jangan tertinggal the size or dimension of the works. Okay, so sebenarnya kita bagi dimension macam ni lah kan, length, width and height. Okay, length, width and height. Kalau pintu selalunya memang dia punya size dia height lah dengan dia punya width ni kan 900. Dia, and then kalau except for finishing, kalau finishing floor tiles dia dekat lantai kan, lantai ni kita nak tukar, ni dinding dia, ni lantai. So kita nak tukar this area. So kalau finishing macam ni, dia bukan bagi dimension macam ni lah,
dia akan bagi the area. Kan, area you kena kira siap-siap lah kan. Sini let's say 3 meter, sini 3 meter. So area dia 9 meter square. Okay, so dia punya dimension akan state area macam ni. Kalau pintu dia akan state dimension macam ni, width kali height, length kali height. So ikut item lah apa yang kita nak remove tu. Sebab tu highlight dia cakap kat sini macam ni. Dimension except for finishing atau covering. Covering ni kalau roof ke, roof pun kalau kita nak remove roof kan, tukar roof, pun sama kita state the area. Okay, so kalau tengoklah what is the item. Kalau WC pun roughly kita ukur lah WC, kalau ada WC kat sini kan, macam mana WC. Macam tu kan. So roughly on plan, you akan nampak on plan macam ni lah WC kan. So cuba kita ambil dimension di sini and roughly sini berapa. So kalau sini 100 kali 150 kan. So remove existing WC 100 kali 150. Bagi approximate size. Approximate dia highlight kat sini memang approximate. You tak perlu detail macam you nak kira finishes new work tu. Kan kalau you ingat you kira finishes new work tu dekat floor. Ni floor contohnya kan. You nak kira finishes floor tiles. Dia ada wall kat sini. On plan kan you nampak ada wall kan. Dia punya detail nak kira tu memang you kena ambil length, less brick wall half, less brick wall half, and then ambil width dia pula sama juga left half brick wall, half brick wall untuk dapat yang dalam ni je. Itu memang detail. Bila kita kira new work memang kena detail. Tapi dekat sini untuk kira kerja-kerja demolition ni dia kata approximate. Approximate ni roughly. Kan kalau dimension dia bagi 3 meter, dan you ambil je 3 meter kali 3 meter. You tak payah 3 meter tu tolak wall lagi dan baru nak kira area dia tak. Okay, so untuk kerja-kerja demolition ni dia nak dimension ataupun area secara approximate. Okay, so just highlight dalam you punya description nanti approximate area ataupun approximate size and dimension. Sama lah kalau nak ni door kan, kalau kita nak remove wall ke, nak buat opening ke, bagi tahu opening size berapa. Okay, so that is the rules number 3 bila you buat description. Okay, kita refresh, kita tengok balik. Nombor 1, measurement kita go by location. Yang kedua, jangan lupa tambah making good work listed dalam description you. Yang ketiga, jangan lupa letak dimension untuk setiap item. Okay. Yang keempat, rules yang keempat bila kita buat demolition works ni, item to be taken down carefully for reuse to be stated accordingly. Yang ni dalam ayat dalam description, ayat dalam SMM tu mungkin yang inilah kan, fitting and fixtures required to be removed prior to demolition shall be given as items, stating the size. Okay, ni pun kita dah tahulah stating the size. Those required to be set aside for refixing shall be so described. Yang ni adalah item yang macam tadi kita cakap, item yang kita nak remove tapi kita nak guna balik. Let's say lah kita nak remove pintu dekat dalam bilik, tapi tengok pintu dalam bilik ni cantik je lagi kan. So kita kata, tak apalah pintu bilik ni kita tukar, kita pasang dekat store kan. Pintu bilik ni kita tukar baru, so pintu store tu rosak, kita tukar pintu tu letak dekat store kan. So maknanya pintu bilik ni yang you nak remove ni, you nak guna balik kan. Macam tadi dalam preamble ada bagi tahu kadang-kadang all the items yang kita nak remove tu jadi hak milik kontraktor. So kontraktor kena pergi buang je lah kan, tapi tak kisahlah dia nak pergi buang ke dia buat apa. Tapi kalau dia jual, dia kena bagi kredit dekat klien. Okay, so pintu toilet bilik yang masih cantik kita nak tukar, nak letak dekat store contohnya. Store ini room, bedroom ke apalah. So kita nak letak pintu ni dekat sini. So kita kena bagi tahu kontraktor dalam description tu, which is highlight lah, carefully taken down for reuse. Taken down carefully for reuse. Okay, kalau tak kan dia main pecahkan je pintu ni.
Okay, so mana-mana pintu yang you nak guna balik, tak semestinya pintu lah, apa sahaja items yang kita nak guna balik, kita highlight dalam description. Okay, taken down carefully for reuse. Pintu ke, tingkap ke, WC ke tadi kan, WC boleh guna balik ke? Dia kena pecahkan ke? Tengoklah mana item yang boleh guna balik, sebenarnya dalam drawing akan highlight lah. Okay, so kita pun letak pintu baru dekat sini ni. Dalam bilik ni kan, so dekat store ni kita guna pintu lama. Okay, so kalau macam ni berapa item dia? Ni remove door 1, door 2 kan, remove ni dua-dua remove. Door 2 remove tapi dalam description tu tak ada carefully for reuse. Door 1 ni remove juga tapi dalam description dia ada carefully for reuse. Okay, so dua-dua kena remove 2 item lah. And then new words lah, new words yang saya cakap tadi lah, kita tak belajar assembly tapi new words dia macam mana you kira door dulu kan, so you kira balik untuk new word. Okay, so yang penting highlightkan carefully for reuse untuk mana-mana item yang dalam drawing highlight dia kata nak guna balik. Okay, okay, that is rules number 4. Next is rules number 5. Okay, apa benda number 5 yang kita kena aware is the description shall describe completely the nature of works to that item. Example, brickwork including plaster and paint. Okay. So mana-mana kerja yang kita tahu nature of work dia, kalau kita nak tukar painting kan, so bila kita nak tukar painting kita akan remove lah kan, remove painting. Kalau yang tak perlu remove nak cat balik, kita tengoklah macam mana kan. So macam mana dia punya nature of work. Kita sebut pasal painting tapi kita kena tahu painting tu include dengan dia punya plaster. Sama juga macam kita nak tukar tiles kan, tiles tu bila remove tiles termasuklah nak kena remove sekali dengan dia punya cement scrape ke apa dekat bawah tiles tu kan. So mana-mana yang perlu describe secara complete, you kena describe completely. Okay, describe completely the nature of work. So maknanya you kena tahulah apa yang ada dekat situ. Okay, apa yang ada dekat situ. So tak adalah kita nak kira satu-satu item, mula-mula remove paint dulu ataupun remove plaster dulu, macam tu lah maksudnya. Okay, so it will include of work or nature of installation. Okay, so that is rules number 5. And then rules number 6 is finishing and covering to state the approximate area. Yang ni pun kita dah highlight tadi. And yang ni sama dengan yang rules number 6 ni, sama dengan yang ni number 3 ni. Okay, it's about dimension. Cuma yang number 3 ni dia highlight yang dimension ni. Kan, cutting off ke berapa size which is dimension. Tapi yang ini dia highlight about the finishing and covering yang kena state the area. Tapi tadi kita dah identify kan mana yang nak tulis dalam bentuk area, mana yang nak tulis dalam bentuk dimension. Okay, dalam bentuk dimension macam pintu tadi kan 900 kali 2100. Kalau yang dalam bentuk area ni, yang tadi tu lah 9 meter square, 10 meter square. Okay, it's focus for finishing and covering. Yang ni dimension. Okay, untuk yang rules number 3 tadi. Alright, so next is rules yang mana tadi? 7. Okay, so number 7 dia kata the unit of measurement of all items is item. Unit, dia highlight pasal unit. Okay, ini dia punya explanation tau, yang dalam ayat dari SMM tu yang bawah ni. So unit of measurement, semua yang kita measure kat atas ni, kan, remove semua ni, unit dia adalah item.
Dia bukan unit dalam number ke, meter square ke, meter ke, bukan Unit untuk kerja-kerja demolition ni semua item. Okay, semua item. Item maknanya di price secara lump sum lah item item. Di price amount dia, total amount tu lah. Kalau nak remove door berapa? Contohnya remove door je, satu door remove 100. Kan? So unit dia item, bukan number, bukan meter square. Dia punya dimension dia terus letak dekat description. So unit dia semua item. Except for temporary screen and temporary roof to be measured in square meter. Okay, so only temporary screen dan temporary roof yang mana ada lah if required. Dalam kerja-kerja renovation ni selalunya memang kita perlu. Tapi tengoklah kan, kadang-kadang building yang kita nak renovate tu, macam you nak renovate rumah, you malas nak habuk-habuk dalam rumah kan. So kita pindah sekejap lah, keluar daripada rumah, pergilah duduk mana-mana for sebulan ke, settle renovation, then baru kita masuk balik. Okay. Tapi ada juga yang macam tadi kita buat block A and then level 3 and then dalam bilik je kita nak buat renovation. Tapi level lain tu, level 1, level 2, level 4, level 5 masih lagi orang guna. Kan macam kita dekat UiT Amira ke contohnya kan, nak buat renovation tu lecture room number 1. So yang sebelah-sebelah tu lecture room number 2, lecture room number 3 semua masih guna. Okay, so bila semua masih guna, you kena pasang macam temporary wall ke, temporary screen ke, kan, mana-mana kain-kain ke untuk absorb the noise, untuk halang di dust daripada masuk bilik-bilik sebelah. Okay, so memang kena pasang temporary screen ataupun temporary roof. What is temporary lah, temporary screen banyak lah kan, dinding ke, kain ke, okay. So to protect the existing building atau rooms yang masih orang guna. So kalau ada temporary screen tu, kita akan buat measurement dia in square meter. Measure dalam meter square. Okay, so you nak tutup. Kadang-kadang memang ada lah renovation kat dapur. So tutup dulu dapur tu. So living area ke dining area ke masih guna. Kan dekat rumah tu. So dapur je tutup. So dia akan pasang temporary wall ke guna timber ke apa tu kan. So dia tak kacau lah. Then that is temporary screen yang kita akan measure in square meter ataupun enumerated, which is enumerated ni in number. Kalau dia macam susah nak measure dalam square meter kan, sikit kat sini, sikit kat sana, sikit kat sini kan. So kita tak tahu nak measure dalam square meter susah, kita buat in number where appropriate, yang mana lebih sesuai. Nak measure in square meter ke nak measure in number untuk temporary screen. Okay, so itu je yang bukan dalam unit item. Ini je. Yang lain semua unit dia item. Kita tengok sampel DQ yang tadi. 553. Ni kan. Ini preambles. And then bawah banyak item preambles tadi kan. Bawah lagi ni. Nampak tak? Yang ni dia punya heading lah. Kan? Block A, level A, location A. Ni tukarlah, ni dia bagi sampel ni. Mungkin block A, level 3, location dia dekat toilet ke apa tadi kan? Bilik mana? So letak kat situ. So apa yang dia buat dekat toilet tadi, contohnya pull down half brick internal wall. Dia nak buat opening lah kot ni, dia buang brick wall kan? Then dia letak size, dimension dia 2 meter times 3 meter with and including all necessary plaster and paint. Ni yang nature of work tadi. Bila kita nak remove wall, termasuklah remove plaster and paint sekali. Dan takkan kita nak buat, okay, mula remove plaster dulu, remove paint dulu, lepas tu remove plaster, lepas tu baru remove brick wall. Banyaklah item dia. So kita kena understand dia punya nature of work. So bila kita nak remove brick wall tadi, it's including all necessary plaster and paint. Secara logiknya pun macam itulah, takkan kita nak remove wall tapi plaster and paint tak remove kan. Tapi kita kena highlight jugalah kan, takut nanti kontraktor kata lain-lain pula charge dia.
Kan, nak remove plaster, remove paint lain. Remove brick wall lain. Tak adalah macam tu. Ya, dia nature of work memang sekali. Okay, so inilah mana ayat making good all work disturb tadi. Ayat making good all work disturb tadi kan kita akan apply dekat semua item kan. So kalau dah belajar lah cara tulis PQ kan. Mana-mana words yang sama selalu kita highlight terus dekat dia punya heading. Okay, so nampak kat sini yang heading dia ada make good to damage. Kan, make good all works disturb tu samalah kan. So mana-mana kerja-kerja yang terdisturb sekali masa kerja-kerja demolition tu kita kena make good, betulkan balik. Okay, so dia dah jadi heading kat atas ni. So tak perlulah kita nak ulang ayat yang sama banyak kali dekat setiap item ni. Okay, tak perlulah kita nak ulang banyak kali dekat setiap item. Okay, so basically ni si sample BQ dia. Apa yang kita dah, apa yang saya dah explain tadi, apa yang you dah faham tadi, nampak tak dari segi nak remove apa, nak cut ni berapa, dimension ada kan. Kita letak dimension dia, letak dia punya nature of works. Okay, and then unit dia item semua. Except for yang ada dalam meter square ni apa tadi? Kita punya temporary screen. Okay, erect and dismantle upon completion, weatherproof and dustproof temporary screen constructed as per drawing number berapa. Okay, so dia punya unit dalam meter square, ukur lah berapa temporary screen yang kita perlukan, letak dalam meter square. So ini je yang unitnya dalam meter square. Yang lain semua item. Okay, and then dia punya flow of measurement dia pun, rules dia pun apa yang kita dah belajar tadi, ada kat sini. Simple je. Location by location, ada dimension, ada size dia, and ada description of nature of works. Okay. So, patah balik. Okay, berapa item tadi? Dah 7 items kan? So kita cakap tadi ada 8 item yang kita kena tahu. Okay, yang awal tadi kan dia highlight 8 items yang have to be yang important lah untuk you faham. So item yang ke-8 tadi dah 7 kan? Sampai 7. So yang ke-8 is about which is involve clause C2. Tadi semua C3. C3-1 sampai C3-7, 7 item kan? And then C2 is about the demolition. Provision shall be made in the BQ of demolition work for credit value. Okay, dalam demolition ni sebenarnya kita akan tambah satu item credit value. Apa dia credit value ni? Macam tadi kita faham that all material arising from demolition shall become the property of contractor unless otherwise stated. So clearing away such old material shall be deemed to be included with the items. Provision shall be made in the BQ for credits. Tapi yelah ada item-item yang masih lagi baru. Kan, ada item yang masih baru. Kadang-kadang aircon nak buka masa demolition tu kan. Tapi aircon tu elok lagi. Masih lagi function. Tapi dah lama. Kuning-kuning dan yelah. Tapi masih lagi elok. Kadang-kadang kontraktor jual. Okay, dia ada value, masih lagi ada value. Items yang kita nak remove tu masih ada value. Saya bagi contoh simple aircon tu lah, tapi kalau tiles ke yang pecah-pecah tu memang tak ada dah value dah. Okay, tapi mana-mana items yang mungkin ada value, yang perlu kita deduct lah. So ada credit value yang kita kena tambah dalam BQ. Contoh dalam BQ dia akan letak macam mana cara nak tulis credit value tu. Selalunya dekat item last sekali. Tadi you dah kira semua kan, room by room and then all the items untuk remove. Mana credit value? Sini last sekali. Betul-betul last, dah buat collection lah. Okay, total kan? Kan of course dalam BQ last page kita akan total kan.
So letak satu item lagi less dengan credit value. So the contractor shall allow here in the full credit which he is prepared to allow for items to be cleared away. Mana-mana item yang masih ada value, contractor kena letak dia punya kat sini item in lump sum je lah. Lump sum je. So contractor dia akan letaklah berapa item yang apa value yang dia boleh dapat. So dia kena deduct balik. Deduct balik daripada total cost kat sini. So nak senang kira memang credit value lah. Tak adalah dia nak letak aircon ni berapa, pintu ni berapa, WC ni berapa value dia. Kan tak perlu letak satu-satu. Unless klien nak letak satu-satu macam tu. Tapi sebenarnya tak perlulah letak satu-satu macam tu. Mostly banyak BQ demolition yang kita memang terus letak satu item saja. So aircon ke, pintu ke, tingkap ke yang boleh dijual balik ke apa tu yang masih ada value, kontraktor yang akan dapat. Tapi kontraktor kena deduct balik. So dia bagi je lah amount langsam. Kan berapa dia nak pulangkan balik duit tu dekat klien. So deduct dengan credit value. So baru dah dapat betul-betul total dekat sini. Summary yang akan, total yang kita akan carry to summary. So that is the 8 items of demolition works yang you nak kena faham. Make sure 88 item ni you kena aware dan you kena include lah dalam you punya calculation nanti. So ini sampel BQ, nanti you dapat buku, you boleh refer lah. Tapi kita belum nak buat BQ lagi pun, kita nak buat buat take off dulu. Nanti bila you dah ada drawing, dah ada dapat drawing, make sure you dah boleh print drawing lah untuk you buat exercise dulu, cuba-cuba buat dulu. Nanti kita discuss lagi dalam next class. Hopefully sikit-sikit tu you dah nampak lah gambarannya macam mana nak buat. Once you dah dapat drawing nanti, what is the step yang you dah kena buat? Of course lah, first thing you kena study the drawing. Highlight kat mana location-location yang dia nak, yang ada changes tu. Kadang-kadang dalam drawing ni dia bagi existing plan, new plan. You kena compare existing plan dengan new plan. Apa kerja-kerja yang berubah? Kan? Kadang-kadang memang dia highlight jugalah. Kan, yang tukar pintu ke, tukar tiles ke. And then next is biasalah kita akan prepare ticket of list dulu. Kan, bila buat ticket of list tu you buat macam ni lah, go location by location. Dekat first toilet ada berapa item yang you nak kena remove. Dekat room number 1 berapa item you kena remove. Listkan dulu. And then baru kita buat dalam direct billing. Nanti kalau ada sampel yang macam mana tulis kat direct billing, minggu depan saya tunjuk pula yang direct billing dia. Direct billing, you tahu kan macam mana dia punya kertas itu, saya dah tunjuk lah. Dekat dalam ni. Dekat dalam tu dah ada ni, kita akan guna ni. So tadi yang saya tunjuk dekat dalam nota tadi is a sample BQ. Yang ni direct billing. Dia ada dimension kat sini. So unit dia item kat sini lah you tulis. Kat sebelah sini. Kat sini dia punya description. So block A, level 3, room 1. So kat sini lah berapa item dia. And then unit dia pun item jugalah. Semua unit item kan, kecuali temporary screen tadi dalam meter square. So ini dimension, yang ini BQ dia. So nama dia direct billing. Tapi bila dah siap yang ni, still you kena buat BQ dalam billing paper lah. So yang kat sini tak perlu tulis preambles lagi. Preambles tu yang tadi yang general info tu. So kat sini untuk buat calculation, take it off. Bila dah siap yang ini, nak buat BQ nanti, make sure you start proper BQ, start dengan preambles. And then baru tulis BQ. Baru tulis dia punya item lah. So make sure you dah boleh photostat ni lah, paper ni banyak-banyak dan juga drawing. So cuba buat dulu, nanti insyaAllah next class kita minggu depan. Sebab Khamis ni cuti, so kita boleh discuss lah based on the drawing. Drawing tak ada kat sini, nanti saya buka drawing, kita buat sama-sama lah. Tapi you boleh tengok-tengok dulu lah. So ada apa-apa tak nak tanya?
Ya. Yang tu tak payah query lah, you just ambil sampel macam saya cakap tadi. Daripada sampel dalam BQ tadi kan ada 23 item ke berapa tadi tu. So you just pilih mana yang sesuai lah dalam 5 item untuk preambles untuk completekan you punya BQ. Dalam drawing memang tak bagi sebab itu macam general info yang jaranglah dia nak tulis unless tak tahulah kalau memang ada dekat dalam drawing kan boleh you guna. Tapi kalau tak ada tu ambil sampel yang tu je lah. Ya. Drawing Madam bagi fakta macam mana? Tak dengar lah, tak clear. Drawing Madam bagi fakta macam mana? Drawing assignment saya rasa saya dah ada dalam tu kan. Dalam Google Drive. Saya ada share dah ke link Google Drive. Macam saya tengok. Suara awak tak clear sebenarnya, Sabrina. Kalau boleh chat pun okey juga. Siapa-siapa yang lain pun kalau yang mana tak boleh nak on mic ke apa nak tanya dekat chat pun boleh. Tapi seingat saya dalam drive tu dah ada drawing untuk each assignment. So assignment 1 lah. Ini akan jadi assignment 1 untuk drawing yang first tu. Madam tak share lagi link G Drive. Yang tak share lagi Saya buka. Saya ingat dah share sekejap ya. Nota. Okay, dapat tak link? Dekat dalam tu ada assignment, ada folder tu kan, ada folder assignment, nota ni is folder-folder tu lah. Ni ada paper-paper, direct billing apa semua tu. And then ada folder past year exam ni kalau you nak refer past year lah. Dan juga ada buku, katalog tu dan juga lecture sheet. Ini saya dah brief hari tu lah. Kan? So assignment tu you buka dekat folder assignment 1. Okay, folder assignment 1 tu ada demolition punya question, drawing dan juga rubric assignment. So you boleh print drawing yang tu lah. Okay, drawing tu assignment ada soalan dia dan juga rubric. Semua ada ke? Sekejap saya baca attendance dulu. Kalau tengok kat sini ada 26. Sepatutnya semua ada lah. Aida ada? Ada madam. Aina? Ada madam. Ashraf? Ada madam. Farish? Ada madam. Irwina? Ada madam. Irdina? Ada madam. Izatul? Ada madam. Muhammad Rafa? Ada madam. Muhammad Adam? Muhammad Alif? Ada madam. Muhammad Darwish? Ada madam. Nik Natasha? Ada madam. Nik Nordini? Ada madam. Nur Adriana? Ada madam. Nur Ain? Ada madam. Nur Afrina? Ada madam. Nur Aida? Nur Aida ada? Nur Ain? Ada madam. Nur Fadira? Ada madam.
Nur Syazlina. Nur Syazlina ada? Nurin Wadiha. Ada madam. Nur Sabrina. Ada madam. Nurul Rauda. Ada madam. Nurul Shamira. Ada madam. Siti Aisyah. Ada madam. Dan Wan Nur Akilah. Saya madam. Okey. Ada apa soalan? So hopefully you take note lah apa tadi and then boleh print drawing lah dan juga direct bidding dan juga bidding paper. So you boleh cuba buat dulu, insyaAllah nanti next class kita discuss lagi. Okay? Tak ada soalan Kalau tak ada soalan kita boleh tamatkan kelas dengan surah Al-As. Madam. Ya. Madam sorry saya pergi toilet. Saya Nur Aida Liana. Thank you madam. Okay, kita boleh tamatkan kelas surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam.